Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau tidak mengerti apa-apa, engkau tidak mengerti apa itu hal-hal kaum sufi. Kenapa engkau sibukkan dirimu hendak membicarakan tentangnya? Engkau tidak kenal Allah Ta'ala, kenapa engkau hendak menyeru kepadanya? Engkau tidak kenal kecuali si kaya ini begini halnya, si sultan itu begitu halnya. Engkau tidak punya rasul utusan dan mursal yang diutus. Engkau tidak menjaga makan minummu dengan penuh warak, tetapi engkau makan sahaja, tidak kira yang syubhat atau yang haram. Tahukah engkau bahawa mengambil dunia dengan menjual agama itu adalah haram? Engkau memang munafik, dajjal, dan aku sangat-sangat benci kepada orang-orang munafik. Kalau boleh, aku hendak koyak-koyakkan akal mereka, robohkan rumah mereka, dan hapuskan iman yang didakwa-dakwakannya itu. Orang munafik tidak punya senjata untuk bertarung, tidak punya kuda untuk menunggang, dan tidak berani bertempur di atas kudanya. Dia suka memisahkan manusia dengan Khaliqnya, memperbalakan di antara yang zahir dengan yang batin, di antara sebab dan penyebab, antara hukum dengan ilmu. Nanti bila tiba bencana, akan ternyatalah tanda-tanda iman dan perbuatan yang timbul dari hati yang yakin, juga kekuatan tauhid dan tawakal, serta kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Iman pula menjadi alasan atas semua dakwaan itu. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita telah menjelaskan tentang bagaimana ujian-ujian Allah menjadi nikmat, dan demikian juga kita telah menjelaskan bagaimana adab dengan Allah, akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita telah menjelaskan bagaimana kita nak memulakan perjalanan untuk mendekatkan diri pada Allah, sehingga kita sentiasa melihat diri kita ini fakir di hadapan Allah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu fakir, yakni berharap kepada Allah, dan Allah itu maha kaya, dan Allah itu lagi maha kaya dan maha terpuji. Maka sebagai seorang hamba yang sentiasa berhajat kepada Allah, fakir, setengah ulama menyebut perkataan fakir dalam ilmu kesufian, bahawa fa itu memberi maksud fana, binasa diri, tidak nampak apa pun nilai diri kita. Manakala qaf itu memberi maksud pendekatan yang berterusan dengan Allah, dan perkataan ya itu memberi maksud yakin atas apa pun yang datang dari Allah, dan perkataan ra memberi maksud ridwanullah, sentiasa mencari redha Allah. Maka istilah fakir dalam ilmu kesufian ini kita menyatakan, ataupun sentiasa kita lihat para ulama menyebut al-faqiru ilallah, atau kadang-kadang mereka membahasakan berkata si fakir, bukan merujuk fakir yang tak ada harta benda, tapi fakir yang bergantung kepada Allah, yang sungguh-sungguh melihat Allah dalam kehidupannya. Yang setengahnya saya katakan ia
satu khulasah, satu ringkasan daripada perkataan fana, yakin, qurbun dan ridwanullah. Iaitu seorang yang tidak melihat dirinya, seorang yang sentiasa dekat dengan Allah, yakin dengan Allah, dan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah ceritakan semalam tentang bagaimana seorang itu benar-benar nak mendekati pintu Allah. Dia mesti mulakan dengan taubat. Taubat yang sungguh-sungguh yang telah kita ceritakan bukan sekadar syarat taubat, tapi penyempurna kepada taubat, yang berupa sifat bersegera bertaubat, mencari guru dalam bertaubat, mencari sahabat dalam bertaubat, dan bi'ah atau persekitaran yang betul, yang baik. Jadi kita manusia cenderung untuk berpindah. Kita selalu dengar orang cakap, saya nak pindah, saya nak balik negeri saya, nak balik kampung saya nak ke situ, saya nak ke sana. Maka kita perlu tahu asas berpindah kenapa. Siapa yang tidak mengetahui asas berpindah, maka dia akan menurun, bukan menaik. Artinya hubungan dengan Allah menurun. Kerana bila kita berada pada satu tempat, Allah dah letakkan kita pada satu kedudukan. Namun bila kita berpindah, kalau kecenderungannya kepada dunia, mungkin agama kita akan turun. Semua para Nabi SAW mereka berpindah ke tempat lain, bukan tempat yang mereka dilahirkan. Kalau saya kata fitrah berpindah ni ada dalam diri semua manusia. Tetapi kena perhatikan kenapa kita berpindah. Kalau para Nabi SAW berpindah mereka untuk jaga agama, daripada Mekah ke Madinah. Berpindah mereka untuk mengelakkan fitnah agama. Nabi Allah Ibrahim daripada Iraq pergi ke Filistin. Dan semua Nabi-Nabi SAW terkenal dengan perpindahan. Atau setengah menamakan sebagai rihlah, dan setengah menamakan dengan nama hijrah. Jadi saya dan tuan-tuan mungkin ada cenderung pada usia tertentu nak pindah. Saya nak balik kampung, saya nak ikut anak, saya nak ikut cucu, itu ini. Maka penilaiannya perlu tahu. Dan tempat yang kita nak pindah perlu kena pasti. Dia adalah bi'ah, surrounding atau persekitaran yang membantu agama kita. Hadari wa hadari, hati-hati bila kita berpindah pada tempat yang lebih merosakkan agama. Pada usia yang kita makin dekat dengan Allah. Sebab itu lihat perpindahan kita, tujuan dan matlamat, kesan dan juga faedahnya. Kemudian kita dah sebut bahawa bila seorang tu nak dekat dengan Allah, maka hendaklah dia melaksanakan ibadat. Perbanyakkan ibadat sunat yang berupa qiyamul lail dan puasa. Bukan solat yang merupakan tarikh hayat manusia dengan Allah. Selagi mana manusia menjaga solat, selagi itu dia dalam pemeliharaan Allah, walau siapa pun dia. Kerana solat itu merupakan zikir Allah yang tak agung. Allah berfirman, wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan solat itulah zikir Allah yang teragung sekali, dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Kemudian kita sebut juga apa yang disebut Syekh Abdul Qadir, menjaga makan minum dan menjaga sumber rezeki. Seorang yang nak dekat dengan Allah, dia tak jaga sumber rezekinya, maka syaitan telah berjaya membinasakannya. Bagaimana kita sebut pandangan sebahagian ulama salaf yang menyatakan syaitan berkata, kalau aku berjaya menjadikan pendapatannya haram, maka aku tak peduli lagi dia sembahyang, dia puasa, dia qiyam, kerana semuanya akan ditolak. Kalau dia kahwin pun kahwin dengan duit haram. Kalau dia buka puasa pun buka puasa dengan duit haram. Kalau dia pergi haji pun pergi haji dengan duit haram, maka Tuhan tak akan terima. Maka itu target syaitan. Untuk menjauhkan hambanya dari Allah, targetnya ialah jadikan makanan dan sumber pendapatan yang haram. Kerana untuk syaitan kata jangan sembahyang agak sukar, jangan puasa agak sukar.
Kerana manusia punya kecenderungan syahwatnya pada makan minum dan pada mengumpulkan wang. Maka syaitan masuk pada jalan yang paling mudah. Akhirnya ramai yang tak peduli dalam bab makan minum, halal atau haram, syubhat atau tidak, yang penting sedap. Lalu mereka pun carilah makanan yang sedap-sedap. Pertama dengan banjiran maklumat tentang kedai makan. Kedai makan ni sedap, kedai makan ni sedap. Sehingga kita lupa penelitian yang paling utama, halal. Dan penelitian yang utama juga, siapakah yang menyediakan makanan pada kita. Kalau dia orang baik, orang bertakwa, orang soleh, maka ini sebaik-baik kedai yang saya sebut sebelum ini. Hari ini menjadi fardu kifayah umat Islam membuka kedai makan. Bukan satu jihad, demi menjaga umat Islam, supaya mereka tak makan makanan yang tidak baik, makanan yang syubhah, dan persekitaran yang tidak baik ketika mana mereka makan. Kita nak buka kedai makan sebagai satu jihad. Makanan yang baik, persekitaran kita nak buat pun baik. Mungkin asbab makanan kita orang dapat hidayah. Lembut bila dinasihati, mudah untuk didekati, sentiasa terbuka pintu hidayahnya. Maka ini jihad zaman ini. Kerana kita lihat semua orang makan di luar. Maka makan minum menjadi senjata syaitan. Jangan sampai syaitan berjaya ruang ini sehingga membinasakan, merosakkan kita. Sehingga disebut oleh seorang ulama, kalau kamu berdiri seperti tiang tapi makananmu haram, maka jangan kamu rasa ianya akan diterima. Walau berdiri solat macam tiang tapi makanannya haram. Hatta kalau kita sebut kata-kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, bahawa untuk mencari keselamatan itu, selamat dalam agama dengan 3 perkara. Yang pertama dengan makanan yang halal. Yang kedua dengan melaksanakan, menjaga perkara fardu. Dan yang ketiga dengan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga telah menyebut kata-kata Syekh Al-Baji, Abu Abdillah Al-Baji, tentang 5 perkara akan sempurna amalan. Antara 5 perkara itu ialah iman kepada Allah. Kan tanpa iman amalan tidak diterima. Kemudian ikhlas dalam amalan. Tanpa ikhlas amal tidak diterima. Dan kemudian amal ala sunnah, amalan tadi mesti ikut panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat ialah makanan yang halal. Kerana ia seumpama minyak kepada kereta. Kereta canggih, hebat, minyak tak ada. Minyak tu apa dia? Makanan. Sila isi minyak, kereta petrol isi minyak diesel, habis jahanam. Kereta patut letak RON 97, kita letak RON 92, slow tak pick up. Makanan umpama minyak yang menggerakkan semangat ibadat. Kalau tidak, cuma indah pada badan tapi tak mampu buat apa-apa tanpa minyak, tanpa tenaga, tanpa bateri. Dan yang kelima ialah ma'rifatul haq, tahu yang benar. Ma'rifatul haq memberi maksud ialah kita kenal Allah dengan sungguh-sungguh. Maka dengan 5 ini sempurna amalan kita. Baik, pagi ini kita nak semalam review kita ataupun apa yang kita bicarakan semalam. Pagi ini kita nak bicarakan tentang sifat orang munafik. Tadi kita sebut tentang langkah-langkah orang beriman untuk dekat dengan Allah. Bermula dengan taubat, dengan ibadat, menjaga makan minumnya, sehingga darjatnya itu diangkat, sehingga dia mengenali Allah, dekat dengan Allah, bermesra dengan Allah, dan bermesra dengan semua para Nabi. Maknanya semua akhlak para Nabi dia akan contohi. Semua semangat para Nabi ada dalam semangat dia. Semua ibadat para Nabi ada dalam ibadatnya. Ini bila dia sudah naik tingkat, dengan syarat bahawa dia senantiasa bermujahadah. Kerana semua namanya taubat, ibadat, memakan makanan halal, memerlukan kita mujahadah. Maksudnya bersungguh-sungguh, melawan, mengatasi segala benteng-benteng, segala halangan-halangan.
Kalau misal contoh nak cari makan halal susah, tak apa, kita cuba juga sampai kita jumpa. Ini mujahadah. Kita nak bicara tentang orang munafik. Syekh Abdul Qadir menyebut celaka engkau. Istilah celaka engkau, bisa dia katakan terjemahan lebih baik, maksudnya binasa engkau. Binasalah cara berfikir macam ni. Binasalah cara buat macam ni. Lepas orang kita kalau sebut celaka ni macam maki ni, celaka ni. Celaka engkau. Bukan takbirnya begitu. Kataan celaka engkau, binasa engkau. Kalau celaka memberi maksud binasa. Binasa kalau kita perwatakan munafik. Apakah dia perwatakan munafik? Yang pertama ialah menghina orang-orang soleh. Yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, engkau tidak mengerti tentang sufi. Tak kenal orang sufi macam mana, dan engkau sibuk untuk menghinanya. Engkau lupa siapa mereka di sisi Allah. Baik, kita tahu bahawa di zaman Nabi SAW ada kelompok namanya munafik. Apa kerja orang munafik? Memburuk-burukkan Nabi SAW dan memburukkan orang beriman dalam keadaan dia mengaku di masjid Islam. Dia kata pada Rasulullah macam-macam. Tetapi bila Nabi tanya balik, kamu ada kata kat aku? Wallahi kami tak kata apa-apa pun. Mereka menggunakan sumpah untuk melindungi diri mereka. Mereka menggunakan niat baik, niat kami baik, untuk melindungi perbuatan jahat mereka. Mereka membina masjid Dirar, tujuannya untuk memusnahkan penyatuan umat Islam. Bila tanya, tak, kami tujuannya baik sebab kami nak buat ibadat. Tujuan bersumpah, sumpah sebagai benteng mereka. Yang kedua bercakap niat baik. Yang penting niat baik. Yang penting niat baik. Walau menyalahi syariat. Ini bahasa munafik. Dan bahasa ini diwarisi oleh umat hari ini. Kita tegur dia tak pakai tudung, tak semayang, tak itu. Yang penting hati baik walaupun tak semayang. Dah dia buat dah ayat munafik ni. Walaupun saya tak pakai tudung, penting hati baik. Itu ayat-ayat munafik. Munafik menggunakan dua cara untuk melindungi diri mereka daripada ketahuan oleh orang beriman, oleh Nabi SAW. Pertama, mereka akan bersumpah, demi Allah tak macam tu, demi Allah tak macam ni. Allah berfirman, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Kata Allah, bila datang kepadamu orang munafik, mereka berpura-pura berkata kamu Rasulullah. Allah memang tahu kamu Rasulullah, dan Allah menjadi saksi mereka ini berbohong. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka ittakhadhu aymanahum junnatan, pelindung-pelindung bagi diri mereka. Fasaddu an sabilillah, ternyata mereka telah menghalang ramai orang untuk mendekati jalan Allah. Dan orang ni dia akan bersumpah dengan apa cara? Sebab dia tak takut kesan sumpah. Yang kedua, orang munafik, sifat mereka ialah menggunakan niat baik. Tujuan saya, niat saya baik. Tujuan saya baik, niat saya baik. Walau yang dia buat itu bertentangan. Dalam Islam, kita sebut niat-niat baik ni, ia bermula daripada ilmu. Niat bukan daripada kejahilan. Awak tak tahu benda tu boleh, tak boleh awak mulakan dengan niatnya, maka salah. Yang kita nak semayang, tak tahu semayang tu apa, lalu kita pun niat saya nak semayang, maka tak akan jadi solat. Belajar dulu tentang solat. Solat tu apa? Maka barulah ada niatnya. Bila kita nak sebut niat, kena tahu dulu, kena ada ilmu dahulu. Dan niat dengan syariat tidak boleh dipisahkan. Artinya, bila kita bercakap tentang syariat, Allah yang wajibkan kita sembahyang. Allah lah yang wajibkan kita tutup aurat. Maka apa yang Allah perintahkan, kita tak boleh beri alasan niat yang baik untuk tinggalkan. Saya walaupun tak sembahyang, tapi hati saya baik. Tujuan saya tinggal solat itu tujuan baik. Tujuan baik apa pula awak tinggal perintah Allah? Tak ada orang boleh terima kalau kita majikan, lalu pekerja kita melanggar semua undang-undang syarikat, lalu dia beralasankan niat baik. Awak ni kenapa datang lambat? Saya memang datang lambat bos, tapi hati saya baik. Dia kata hati dia baik, berarti dia datang lambat.
Awak kenapa tak buat kerja? Saya memang tak buat kerja, tapi hati saya baik. Dia langgar semua peraturan, kemudian dia alaskan hati baik. Atau niat dia sebab untuk ini. Takkan ada orang yang waras menerimanya. Niat yang baik akan menghasilkan perbuatan baik. Niat baik akan menghasilkan perbuatan yang membina, bukan meruntuh. Kalau seorang tu dia niat baik tapi perbuatan meruntuhkan, maka dia tahu dia salah. Dia tahu itu salah. Sebab Allah Ta'ala menjadikan dengan niat yang baik terbina sesuatu yang baik. Kalau niat yang baik tak terbina pun sesuatu yang baik, bererti dia menggunakan manipulasikan niat baik. Manipulate. Atau dengan manipulitkan kononnya tujuannya baik, atau hatinya baik. Ini bahasa munafik. Orang beriman bila sebut tujuan baik, niat baik, memang amalan tu sendiri ialah yang diperintah oleh Allah, bukan yang bertentangan. Maka kita lihat apa bicara Syekh Abdul Qadir yang pertama tentang orang munafik, menghina orang baik. Dan orang baik dimasukkan oleh Syekh Abdul Qadir adalah orang-orang sufi. Baik, bila kita cakap sufi, dia ada sufi secara maknan, ada sufi secara lafzan. Ya, sufi secara lafaz ialah suatu bentuk disiplin ilmu. Secara makna yang ini yang disebut oleh para ulama, bahawa semua Rasulullah SAW yang meletakkan asas ini. Para sahabat mereka ini semua para sufi, tapi bukan sufi secara lafaz, tetapi secara makna. Kalau lafaz ini satu cara pendekatan untuk memberi faham. Macam hari ini kalau kita belajar ilmu usul fiqh, kita ada lafaz usul fiqh. Para sahabat mereka sudah usuli pakar usul fiqh tanpa lafaz yang kita sebut hari ini. Misalnya kita belajar ilmu hadis, dia ada istilah hadis. Ni hadis ni hadis sahih ke, dhaif ke, hasan ke, hadis ni ke masyhur ke, aziz ke, ahad ke, gharib ke, hadis munkar. Istilah itu para sahabat dahulu mereka tak ada istilah ni, lafaz ni tak ada. Tapi secara makna mereka tahu itu hadis Nabi SAW. Mereka tahu siapa yang berbohong atas nama Rasulullah. Mereka tahu. Tapi bukan melalui istilah. Sufi secara istilah atau secara lafaz hari ini, dengan susunan para ulama, karangan kitab dan sebagainya, satu benda untuk memudahkan kita faham. Tetapi secara makna, ialah sufi yang menjelma, yang ada dalam diri para sahabat ridwanullah yang majma'in, yang dipimpin, yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana makna sufi ini ialah memberi maksud suluk. Apa dia suluk? Usaha mendekatkan diri pada Allah. Itu panggil suluk. Kita selalu dengar Islam kata saya nak bersuluk, mana nak dekat dengan Allah. Dan makna sufi ialah ta'abbud, ibadat. Kita beribadat pada Allah, maka itu sufi. Yang ketiga, makna sufi itu ialah zuhud fi dunia. Melihat dunia dengan pandangan zuhud. Pandangan yang rendah, tak lihat pandangan tinggi. Kita melihat akhirat. Yang keempat, iqbalu alal ibadat, bersungguh-sungguh dalam ibadat. Sentiasa berlomba-lomba mencari ruang-ruang perlombaan dalam ibadat. Bersungguh-sungguh. Dan yang kelima, istinabu al-manhiyat, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Zahir atau batin. Sangka buruk sebagai contoh. Sifat dengki, cemburu yang melampau, dan semua hal yang berkaitan dengan penyakit hati. Itu sufi. Dan yang keenam, sufi memberi maksud mujahadatun nafs, sentiasa bersungguh-sungguh melawan diri, lawan kemalasan diri, lawan perkara yang boleh merugikan agama kita. Ini kita sentiasa berlawan dengan nafsu kita, berlawan dengan setan kita, berlawan dengan kepentingan kita demi menjaga kepentingan agama. Ini mujahadatun nafs. Sebagaimana kita lawan tidur untuk bangun subuh, kita lawan keinginan kita pada makanan dengan berpuasa, kita lawan mengantuk kita dengan bangun qiyamul lail, kita lawan ego kita dengan bersifat pemaaf. Ini semua perlukan mujahadah. Sebab benda itu benda yang kebiasaan bagi kita.
Tapi oleh kerana kita melihat kelebihan dan keutamaan, lalu kita pun nak, maka kita bermujahadah. Seumpama seorang yang hendak menjulang trofi, nak menang pertandingan, dia bermujahadah. Dia berlari walaupun dia dah tak nak berlari, penat dah lari juga. Dia berenang walaupun rasa macam dah penat berenang juga sebab nak menang. Jiwa itulah jiwa mujahadah. Ini dalam sufi. Dan yang ketujuh dalam sufi itu ialah kasratul zikir, banyak zikir. Kita tak buang masa, zikir sentiasa. Diri zikir, duduk zikir, bangun tidur kita zikir. Dan kita dalam proses nak tidur. Ada orang duk termenung, ada orang mungkin duk bergaduh sebelum tidur, ada orang duk buat benda-benda yang tidak memberi kebaikan dalam waktu nak tidur. Tapi ada orang tahu dalam atas nama kesufian, sebelum tidur dibanyakkan zikir. Kalau kita nak lena mungkin ambil masa 5 minit, 10 minit. Kena pula makin tua, mungkin lebih panjang. Maka manfaatkan waktu itu untuk berzikir. Sebab bila kita sebut nak tidur, kita dah letak satu benteng, jangan ada orang kacau kita. Kalau suami kita nak cakap dengan kita, kalau kita isteri lah, kita kata bang nak tidur ni, maksudnya stop saya dengan urusan saya. Isteri kita nak cakap dengan kita, kita sebut saya nak tidur. Anak kita ajak bergurau, ayah nak tidur ni, memberi maksud saya nak satu privacy saya. Baik, bila kita sebut nak tidur, bukan kita boleh terus tidur macam tu. Ada waktu mungkin letak ya. Ada waktu kadang-kadang 5 minit, 10 minit, 5 minit, mungkin 1 jam. Maka manfaatkan dengan berzikir. Tahu kan bila ada masalah apa yang disebut sebagai payah nak tidur ni, sampai makan buat tidur, sampai jadi tension, darah naik. Sebenarnya dia punya penyelesaiannya, dia punya cara terbaik bagi orang yang payah tidur. Gunakan ruang tadi untuk berzikir. Zikir, maka insya-Allah mudah tidur. Dan tidur tadi, tidur yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Bila seorang anak Adam tidur, datang malaikat, datang syaitan. Kalau ia menyebut nama Allah, malaikat kata, dia jagaanku. Dan malaikat itu bersama dengannya sampai subuh. Dan ketika mana seorang tu dia tidur, dia tak menyebut nama Allah, maka malaikat meninggalkan dia pergi. Syaitan kata, dia bahagianku. Maka dia mengganggunya sampailah dalam mimpi. Seorang kata, Ustaz, saya sentiasa mimpi menakutkan. Maka jawapannya, kerana kamu telah memberi ruang syaitan menghampiri diri kamu. Lalu kita kata, Ustaz, saya dah baca Al-Mulk, baca itu zikir. Maka kita katakan kerana ia belum cukup. Tanda kita kalau makan, kenapa tak kenyang? Maka jawapan mudah, sebab kita makan tak cukup. Saya dah makan sepinggan tapi tak kenyang, maknanya aku kena makan 2 pinggan. Saya dah minum tapi tak hilang lagi haus, maknanya aku kena minum lagi sampai hilang haus. Zikir, kalau kita zikir masih diganggu, jawapannya mudah, tambah zikir. Ada orang kata, Ustaz, saya dah baca ayat tu tapi kena kacau juga, kena lindung. Kerana apa yang awak baca tu tak cukup. Sebab diri manusia, tuan-tuan sekalian, berbeza keperluan dan berbeza dari sudut kuantiti yang perlu digunakan. Bukan sekadar bab makan minum, bahkan dalam zikir. Ada orang dengan zikir yang ringkas dapat menjadi protection, wiqayah pada dirinya. Ada sedikit zikir tak mampu lagi, kerana mungkin dirinya ada kerosakan yang banyak, dia perlu zikir lagi, zikir. Maka ini cara kita tidur. Inilah dia namanya sufi. Sufi tergantung pada 7 perkataan. Tiba-tiba orang munafik, dia suka menghina orang baik ni. Kamu tahu tak kamu hina siapa tu? Kita dok puja orang-orang yang habis masa untuk buat maksiat. Ni penyanyi-penyanyi yang masanya semua buat maksiat. Dok nyanyi kerja dia. Beribun, minum arak, judi. Penyanyi international Hollywood dengan kafenya lagi, semua ada. Tapi kita puji. Sedap suara dia, baik dia, puji. Ni konsert 8 malam, kita subuh dah ada. Beratur. Dalam tiket bayar RM500, kan murah tiket. Nak tengok penyanyi ni dengan pakaian tak senonoh, dengan lagu tak senonoh. Yang ni yang kita kata baik. Yang ni kita sambut bagi raja kat airport.
Yang ni yang kita tangisi kematian dia. Yang ni orang yang kita terus jadikan dia ikon kita. Aneh, tiba-tiba orang yang baik, yang pakaiannya menutup aurat, yang hidupnya menyebut nama Allah, sibuknya dalam ibadat, menjauhi larangan Allah, bukan sentiasa berpesan menasihati orang dengan baik-baik. Yang ni dimusuhi, yang ni dihina, yang ni disangsikan, yang ni diwasangkakan, yang ni macam tak nampak baiknya, dicurigai. Yang jahat tu tidak dicurigai, diwasangka baik. Yang tu yang kita jadi friend dia. Maka kata Syekh Abdul Qadir, orang munafik, celaka kamu, binasa kamu. Kamu tak kenal orang sufi, kamu tak kenal orang baik, sehingga kamu menghina mereka. Dan kita dah sebut bahawa orang sufi, siapa yang pun yang nak bersufi, mereka akan melazimi 7 perkara ini. Pertama ialah kita sebut tadi, suluk, itu berusaha untuk dekat dengan Allah. Mesti itu kerja kita, dekat dengan Allah. Saban hari kita tahu kita makin tua akan kembali pada Allah. Saya nak dekat dengan Allah. Sebelum saya benar-benar dekat dengan Allah secara hukum yang Allah tentukan, yang ini kematian. Dekat yang kita maksudkan dekat mendapat redha. Kita sebut bersuluk nak dekat dengan Allah untuk dapat redha. Bukan dekat untuk dimurkai, bukan dekat untuk dihukumi, tapi untuk disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dibelai dengan rahmat Allah, untuk mendapat keampunannya. Dan kita sebut sufi maknanya ialah sibuk dalam ibadat, ta'abbud. Dia mempunyai pengertian ibadat yang sebenar. Ibadat bukan sekadar berdiri, bangkit, bangun, solat. Ibadat, semua kebaikan itu ibadat. Kullu ma'rufin, semua benda baik adalah ibadat. Dan kita dah sebut yang ketiga, sufi itu maksudnya menilai dunia dengan sebenarnya, zuhud. Dia tahu dunia ni tak kat mana. Hebat mana pun dunia, dia tahu kat mana berakhir. Dia tahu berapa banyak dia kena ambil. Dia tahu bagaimana dunia tak boleh melalaikan dia. Jauh sekali menjadikan dia sombong, jauh sekali menjadikan dia lupa diri, jauh sekali menjadikan dia lupa akhirat. Tidak. Dunia cuma alat, tidak lebih pada itu. Kalau orang lupa dunia itu alat, maka dia melakukan perkara yang rugi dalam hidup. Contoh orang ada beli kasut. Ni orang panggil kasut apa? Kasut sneaker. Harga dia $80,000 USD. Tak mahal sangat lah, $80,000 USD sneaker. Yang saya baca lah kasut mahal. Ni kalau convert duit Malaysia, lebih kurang $400,000 kasut. Tapi dia tak pakai tok kat situ. Maka namanya apa? Orang ni tak bijak. Dia beli kasut bukan untuk pakai, untuk letak kat situ. Kasut tu untuk dipakai. Semahal mana pun dia untuk dipakai. Siapa yang tahu dunia nak guna kat mana, dia orang suhud. Dia beli beg benda mahal sekali. Oh, ni beg Gucci lah Ustaz, LV. Beli mahal-mahal tak dalam lemari, tak guna tak. Maka dia tak tahu dunia tu apa. Tentang dunia semahal mana pun dia alat. Kalau kasut tu harga lah, katakan kasut harga RM100,000, saya tetap letak dia di bawah kaki saya, sebab dia kasut. Tak ada pula bila semayang letak kasut atas kepala. Kenapa ni kasut Gucci Ustaz? Mahal ni, tu tak atas kepala masa semayang. Orang kata awak ni gila. Kita mahal mana pun kasut, kita letak kat luar, sebab kita tahu nilai. Itulah orang zuhud. Zuhud bukan maksud dia pakai benda murah, tapi dia tahu nilai benda tu. Tentang kita beli kereta mahal, mahal mana pun kereta, kita tahu letaknya di luar rumah. Tak ada lagi orang beli kereta mahal, dia perlu letak dalam bilik tidur sampai peluk kereta. Tak ada orang sebodoh tu. Dia beli macam mana mahal pun kereta letak kat luar, kan itu tempat dia. Jadi faham dunia itu kat mana. Kita beli kasut mahal pun time semayang tak kat luar, kerana kita tahu nilai dia. Maka orang ni orang benar-benar faham makna dunia. Tapi yang beli dunia, beli tapi dia tak guna sebagaimana patut digunakan. Kemudian kalau digunakan pula, diguna dengan sombong, bukan syukur, dia orang bukan orang zuhud. Andai kata saya pakailah kasut mahal ni, misal katalah mahal ni, orang bagi ke, saya beli ke, pertama saya dah zuhud dengan cara sebab saya pakai di kaki saya. Yang kedua, tak jadikan saya sombong, jadikan saya bersyukur. Alhamdulillah. Macam Sulaiman AS dapat segala dunia, dan tidak ada orang paling lengkap mendapat dunia selain Sulaiman AS. Tapi apa kata Sulaiman AS? Syukur. Ialah syukur dan doa moga Allah merahmatinya,
wa adkhilni fi ibadikas salihin, dan masukkan aku di kalangan hamba-Mu yang soleh. Kan kita dah baca doa Nabi Allah Sulaiman AS, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, sentiasa ilhamkan aku syukur atas nikmat yang Kau berikan padaku dan kepada kedua ibu bapaku, dan untuk aku sentiasa melakukan amal soleh yang Engkau redai, dan masukkan aku dengan rahmat-Mu ya Allah di kalangan hamba-hamba-Mu yang soleh. Lihat Sulaiman AS, dia dapat dunia lebih banyak pada orang lain, tapi bila dia berdoa dengan doa itu, maka dia dianggap zuhud dengan dunia. Ini sufi, bahawa kita tahu dunia itu kat mana. Dengan dunia yang kita dapat, kita boleh kongsi, itu zuhud. Dengan dunia yang kita dapat, kita boleh berikan pada orang lain. Dengan dunia yang kita dapat, tidak melalaikan kita, bahkan tidak menjadikan kita sombong. Ini orang-orang zuhud. Bukan orang zuhud tu dia tak ada dunia, tapi bila dia dapat, dia jadi sesombong-sombong manusia. Zuhud ni dia ada dunia, tapi dia tak sombong. Sebab itu orang tanya, mana zuhud? Umar bin Abdul Aziz dengan Uwais Al-Qarni, atau Uwais Al-Qarni, siapa lebih zuhud? Dia tanya pada Abdullah bin Mubarak. Kata Abdullah bin Mubarak, yang paling zuhud ialah Umar bin Abdul Aziz. Kerana dia dapat segala dunia, dia tetap tidak melihatnya. Dia khalifah Umayyah yang ke-8, yang telah memerintah hampir 23 dunia. Semua hasil datang ke negaranya, tapi dia tidak pernah meninggalkan solat Jumaatnya. Uwais Al-Qarni, dia bukan pemerintah, dia juga bukan pemilik syarikat. Dia cuma bawa dirinya. Beliau mulia, dia sebaik-baik manusia yang disebut oleh Nabi SAW. Tapi kalau nak compare, mana lebih zuhud? Zuhud bila mana kita dapat dunia, bukan bila mana kita tak dapat dunia, dengan makna yang sebenar. Artinya orang zuhud tadi dapat dunia macam mana, dia tahu nak letak kat mana. Tak ganggu solat dia, tak ganggu ibadatnya, tak ganggu jihadnya, tidak mengganggu hubungannya dengan manusia. Bukan makna kaya dah tak nak kawan orang tu, tak nak kawan orang tu. Tak, dia biasa. Dia mudah didekati. Dia tidak canggung untuk duduk dengan sesiapa pun. Tidak melihat levelnya, darjatnya. Dia boleh duduk dengan sesiapa pun. Ya, mungkin orang kata dia ni kayangan itu, kayangan ini, itu orang. Tapi dia boleh duduk dengan sesiapa pun, kerana dia tahu nilai. Dan kita dah sebut tadi, sufi yang dihina ini ialah orang-orang yang sentiasa bersemangat dalam ibadat, iqbal ala ibadat. Orang yang sentiasa menjauhi perkara haram, orang yang sentiasa mujahadah, orang yang sentiasa banyak berzikir. Tiba-tiba kamu hina, kamu ni tak kenal orang, kamu menghina mereka, kamu sibuk membicarakan mereka. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, sifat orang munafik, engkau juga tidak kenal Allah. Bagaimana engkau nak berdoa kepada zat yang tidak engkau kenali? Tak kenal Allah, tapi nak doa dengan Allah. Kesibukan kamu, kata Syekh Abdul Qadir, cuma kenal sultan, cuma kenal fulan bin fulan, sibuk menyeru orang itu dan orang ini. Maka kamu tak ambil masa untuk kenal Allah. Masa ada untuk kenal manusia, tapi bukan untuk kenal Allah. Sibuk dia nak kenal pemerintah tu, pemerintah ni, selebriti tu, selebriti ni, orang kaya tu, orang kaya ni, orang glamour tu, glamour ni. Maksudnya pusingan waktunya untuk kenal makhluk, bukan kenal pencipta makhluk. Tapi bila susah, doa ke Allah. Tetapi kita, kecenderungan kita, sukalah pada orang ada kuasa ni, sukalah dengan orang ada harta ni. Kita pun follow banyak page-page orang kaya, yang tunjuk duit, yang tunjuk kereta, yang tunjuk pangkat, yang tunjuk harta, yang tunjuk segala yang dia ada. Seronok. Tapi bila kita susah, minta dengan siapa? Minta dengan dia atau minta dengan Tuhan? Masa susah, minta dengan Allah. Tapi waktu yang ada, cuba kenal manusia. Waktu yang ada, cuba sibuk dengan manusia. Berjam-jam tengok video orang ni. Sebab saya minat dia sahab. Dia posting, saya pun tengok video dia. Ni dia pergi ke tandas pun saya tengok. Ambil video, gambar ke tandas, 80,000 tengok. Dia makan Maggi pun kita tengok.
Makan Maggi berapa tengok? 1 juta tengok makan Maggi. Macam orang kata darat ulu tak pernah tengok orang makan Maggi. Tapi ni dia orang popular saat dia makan Maggi lain sikit. Lain sikit. Ni yang orang-orang yang kita kata popular, dia buat benda kita nak tengok. Kita nak bontot dia. Bontoti dia. Ikut dia. Video dia semua. Tapi bila kita susah, minta tolong siapa? Bila kita sakit, minta tolong siapa? Bila kita dalam musibah, kita minta tolong siapa? Dengan Allah. Tapi masa kita dengan siapa? Tentang masa kita dengan siapa? Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW, ta'arraf ila Allah fi rakha ya'rifka fi syiddah. Sentiasa bersama Allah ketika senang, Allah tak biarkan kamu ketika susah. Ini masa senang kita semua dengan orang. Tengok telefon tu, tengok orang tak ada nak baca Quran. Telefon tu gunalah untuk baca Quran. Sebab kita baca Quran pakai mushaf. Tu masalah tak pakai-pakai. Kita hari nak bangun, nak ambil masa macam payah. Ni telefon kita terus download Al-Quran, baca. Telefon kita hari ni biar menjadi, kita tak boleh memusuhi telefon. Dan kita tak boleh bayangkan, tak boleh bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang. Dulu sebenarnya tak ada telefon, tak. Kita kena mengetahui bagaimana nak bermanfaatkan apa yang kita ada sekarang. Tanpa kita beri alasan, dulu senang sebab tak ada telefon. Sekarang ada, susah lah, ingat Allah. Tak, senang. Allah tak pernah jadikan apa pun zaman susah untuk ingat dia. Melainkan susah tadi datang daripada diri kita sendiri, bukan kerana zaman. Na'ibu zamanana wal aibu fina fama li zamanina aibun siwana. Kita sentiasa mencela waktu dan masa. Walau masa itu tidak ada celanya pada kita. Seorang dulu kan Ustaz dia gini. Tak ada cerita orang dulu. Sekarang kita dengan gadget kita ada hari ni, telefon, kita boleh jadikan kita dekat dengan Allah. Kita boleh dengar kuliah subuh, kita boleh dengar kuliah maghrib, kita boleh ikuti live soal jawab agama, kita boleh kenal ulama-ulama yang jauh. Dan ini peluang kita gunakan internet untuk kenal ulama-ulama orang soleh. Alhamdulillah dalam YouTube banyak kisah ulama orang soleh, ulama-ulama bertakwa, banyak kisah-kisah tafsir Quran, banyak. Gunakan kaedah itu. Maka ini cara kita mengenali Allah. Sebab Allah dikenali dengan mengenali orang-orang yang kenal dengannya. Tetapi kita sebelum kita nak kenal sultan, tak boleh, tak mungkin kita terus melompat jumpa sultan. Kenal orang dekat dengan sultan siapa? Mungkin barangkali kita mula kenal dengan tukang kebun dia, tukang kebun istana. Lepas tu kita mungkin kenal guard istana. Lepas tu kita mula kenal orang yang jaga pintu istana. Kemudian kita mula kenal orang yang tukang masak istana. Kemudian kita boleh kenal orang tertentu, sampailah kita kenal orang kepercayaan istana. Kita nak dekat dengan Allah. Tak nak dekat terus, tak mungkin. Mungkin adabnya kita tak reti, tak pandai. Asal nak dekat, rupanya lagi jauh. Macam saya katakan orang tu nak dekat dengan sultan, dia tu meloncat jumpa sultan, barangkali dia dimurkai, barangkali dia dimarahi, sebab cara kau tak kena. Maka kita kenali orang-orang yang dekat dengan Allah, kalangan orang solehnya, kalangan orang alimnya, ulama'nya, kalangan wali-walinya. Maka selepas itu kita berada di sisi Allah Ta'ala. Syekh Abdul Qadir selalu sebut, kenapa kita perlu dekat dengan orang soleh? Kan dia buka laluan untuk kita. Kalau kita orang businessman, mesti kawan dengan geng-geng bisnes ni, untuk buka laluan di mana. Kita nak dekat dengan Allah, mesti baik dengan orang dekat dengan Allah, untuk buka laluan dia. Jangan jadi seperti orang munafik yang menghina orang soleh tu. Kemudian masanya sibuk untuk kenal orang lain, bukan kenal Allah SWT. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir, sifat orang munafik ialah engkau tidak jaga makan minum kamu. Bab makan minum tak pernah jaga. Yang penting yang saya sebut sedap, syubhah ke, tak cek ni token ni siapa lah, tak cek sedap ni. Saya tengok orang makan, saya makan. Ada hari ni kita tahu antara benda yang orang Islam kaya ialah industri halal. Ini seperti tali hayat ekonomi umat Islam, yang orang kafir tak boleh masuk dengan sewenang-wenangnya. Yang patut kita berterima kasih kepada semua para ulama kita yang tekan hal ini. Bila mereka tekan halal, mereka membuka pintu ekonomi, pintu kekayaan pada ramai umat Islam. Kita kadang-kadang kata ustaz-ustaz ni dia bukan membina ekonomi.
Ustaz ni dia bukan tu. Dia lupa agama menjaga ekonomi. Tetapi kalau tidak ada pada ustaz, pada asatidah, pada tok guru bercakap abang halal haram, nescaya hari ni orang Islam makan makanan haram. Dia bukan masalah orang Islam makan makanan haram saja, maka pintu ekonomi umat Islam juga tertutup kerana orang kafir dominasi semuanya. Tapi bila adanya sumber halal ini, maka orang kafir tidak boleh masuk pintu ini melainkan dengan syarat yang ketat. Tak boleh masuk senang-senang. Akhirnya mereka terpaksa gunakan berbagai cara untuk mendapat status halal, letak pekerja Islam, supaya yakin ni. Lepas tu biar tukang masak pakai tudung. Masa masak tu pakai tudung, lepas masak tak pakai tak apa. Ni dia nak dapat halal ni. Mesti macam ni, mesti macam ni. Jangan letak gambar Arab, jangan letak gambar perempuan seksi itu ni. Akhirnya mereka terpaksa ikut piawaian standard halal yang tinggi. Bukankah itu membuka ruang ekonomi umat Islam? Dan kadang orang Islam yang lain dengan mudah kita berniaga. Kalaupun kita orang Islam tak ada cok halal, orang kata itu ketokenya orang Islam, terus kita tak ada masalah. Halal itu hanya kita gunakan waktu berurusan dengan orang kafir. Bila berurusan dengan beriman, kita tahu ia halal. Kalau tahu ini kedai orang Islam tu owner, kita tak akan tanya pun dia, awak tak ada halal tak ada. Takkan tadi kita makan. Dia orang Islam. Bila yang buat tadi bukan orang Islam, awak ada halal tak? Ada siji halal. Di situ kita lihat bagaimana syariat ini dia jaga orang Islam, buka pintu ekonomi umat Islam. Kalau tidak, tuan-tuan, teruk umat Islam. Umrah haji, jaga ekonomi umat Islam. Tidak, orang kafir pun buat syarikat umrah. Syarikat umrah Tang Cheng Lok. Oh, habis dah. Boleh, dia boleh cuba. Syarikat umrah Ramasami. Habis kita pergi umrah. Syarikat mana? Syarikat Ramasami. Tapi kerana ada benda yang berkaitan dengan agama, awak tak masuk. Itu nama syarikat umrah tu, nama yang kita yakini. Ni nama syarikat umrah sekian ni. Mutiara Travel ke, City Travel ke, ni Mumtaz ke, Juara ke, Insaf ke, apa benda semua ni yang baik-baik ni. Reha ke, Andalusia. Buka ekonomi pada umat Islam. Ramai-ramai jutawan kerana ibadat umrah dan haji. Jutawan. Bukan sebagai mereka jadi bilioner, bukan sekali milioner, bilioner dengan industri hotel. Lihat bagaimana agama jaga ekonomi. Yang orang tak nampak agama jaga ekonomi. Survival umat Islam. Maka kita orang Islam, bila ada je watak-watak munafik yang mula tak pedulikan halal dan haram, bukan sekadar kita katakan mereka dapat satu akibat paling besar, murka Allah. Mereka juga tak akan bahagia di dunia dan mendapat tekanan daripada sistem. Tuan-tuan, bila kita menyebut tentang haramnya riba, haramnya rasuah, maka ini semua memberi tekanan kepada kehidupan manusia. Dan kita sebut benda tu, akhirnya datang takaful Islam, insurans Islam, datang bank Islam yang lebih menjaga, kita katakan, kita dapat redha Allah, itu yang pertama, dan menjaga ketenangan hidup. Tak sama orang pinjam cari riba dengan pinjam cari Islam. So tengok ni tinggi lagi pinjam cari Islam. Tak, awak ada ketenangan di situ. Allah beri ketenangan. Saya pinjam cari Islam Islam. Rumah ni harga 100,000, pinjam cari Islam jadi 200,500. Pinjam cari riba Ustaz, baru 200,000. Macam ni je bagus. Tak, awak membelinya dengan kemurkaan Allah. Itu namanya jual agama awak. Itu orang sanggup jual agama. Jadi tahu dalam agamanya haram, tapi dia nak kesenangan sekejap, murah sikit, dia sanggup. Walau dia tak dapat ketenangan. Contoh kita kalau ambil bilik hotel. Ada bilik hotel tu mahal. Sebab apa? Dia ada view. Viewnya pantai, laut. Menjadikan kita lebih akan tenang. Tapi kalau viewnya ialah, kita katakan, aircon bilik sebelah view dia. Bilik hotel kita, dia punya view dia aircon bilik sebelah. Oh, tak bahagia. Walau murah. Buka tingkat nampak kompresor bilik sebelah. Dan ni bukan hotel ni. Ni dah macam bengkel. Oh, sebut je hotel, kita nak view. Nak beli view tu. Kadang hotel tu biasa je, tapi dia ada view pantai, laut. Viewnya apa? Hutan. Oh ni, saya sanggup bayar mahal.
Itu banyak hotel mahal dia kerana view dia, bukan kerana facility ataupun facility hotel biliknya. Orang pergi Maldives, view dia laut tu jadi mahal. Semalaman 25,000 bayar. Jalan tu simple je, jalan ni macam rumah orang asli kat Romping, sama je. Tapi kerana dia atas laut, air jernih, pasal semangat ngai, walaupun tak dapat ikan, semangat ngai tu kuat. Jadi view tadi orang beli berapa? 25,000. Ni ada satu hotel di Tanzania, hotel dalam hutan sebab dapat tengok gajah tu je. Semalaman 25,000 pound sterling, lebih kurang macam tu lah. Darat duit Malaysia 6 kali lebih kurang. Sebab apa? Nak tengok gajah, monyet, beruk. Dapat view hutan, duduk view, tenang daripada view. Tuan-tuan, ni tenang paling mahal lagi, tenang dari Allah. Allah beri ketenangan. Kita buat cara halal, Allah beri ketenangan. Buat cara haram, Allah beri keributan pada kita, huru-hara, tekanan pada kita. Sebab itu yang kita nak beli, ketenangan dari Allah. Kalau saya sebut tadi, orang sanggup beli ketenangan dalam melalui perantaraan view, melalui perantaraan pemandangan tadi, sanggup mereka bayar mahal pun tak apa. Dia saya baca satu kisah orang kaya, rumah dia ngadap pantai. Lepas tu ada rumah jiran dia juga ngadap pantai. Tapi jiran tu dia ada tanam pokok. Pokok tu tinggi dia, halang sikit view. Dia minta tetamu dia ataupun jiran dia potong pokok tu. Dan dia sanggup bayar beratus ribu supaya potong je pokok tu, kerana ganggu view dia. Jiran dia tak nak. Last kali dia beli rumah jiran tu untuk potong pokok tu. Itu je cerita dia. Sebab nak view. Orang cari redha Allah, saya katakan lebih tinggi daripada nilai tadi. Kita sanggup buat apa-apa pun untuk dapat redha Allah, kerana itu yang menjadikan ketenangan sebenar. Tenang sebenar. Kalau ada orang yang saya kata gila-gila, sanggup buat macam-macam untuk dapat tenang, hanya sekarang nak tengok pantai, nak tengok teluk, nak tengok itu, gila dia sanggup beli. Tetapi kita nak dapat ketenangan dari Allah, ketenangan mutlak yang Allah sebut dalam Quran, ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah, dengan ingat Allah tenang hati. Yang ini dengan mematuhi perintah Allah, tenang hati kita. Walaupun benda ni mahal sikit, tapi tenang hati kita. Allah beri ketenangan. Ustaz, saya beli polisi insurans ni murah ya Ustaz. Yang Islam ni mahal. Tak, awak nak beli ketenangan, kau nak beli apa? Awak nak beli jaminan Allah ataupun jaminan manusia? Ini yang murah jaminan manusia, dan awak dah jual agama. Ini yang mahal, ni jaminan Allah sebab dia halal. Jaminan Allah, Allah jaga awak. Maka orang yang sanggup jual agamanya untuk dapat dunia, ini baru namanya penunggang agama. Tentu kita kena jelas penunggang agama. Hari ini dia orang gunakan penunggang agama pada orang yang bukan tunggang agama, melainkan orang yang benar-benar guna agama untuk kebaikan umat. Asal orang tu tak bersama dia, ni penunggang kau. Maksud penunggang agama, dia berikan dunia dia tadi untuk gadai agama dia. Ni kerja sampai tak semayang, itu nama tunggang agama. Maknanya awak sanggup jual dunia untuk dapat, awak sanggup jual agama awak untuk dapat dunia. Awak ialah orang yang menjual agama awak. Awak hanya menggunakan agama untuk sekadar mendapat simpati manusia. Jadi intinya awak dah jual agama awak. Ini penjual agama dan penunggang agama sebenarnya. Ada pun orang yang tegakkan agama, inilah orang yang memperjuangkan agama. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi, kalau ikutkan aku, kata Syekh Munafik, kalau ikut aku, akan ku telanjangkan iman kamu. Maksudnya, akan ku dedahkan kamu sebenarnya tidak beriman sebenarnya. Orang yang watak macam ni, watak yang saya menghina orang baik-baik, orang soleh, orang yang tak kenal Allah, banyak masa dengan manusia, tapi bila susah minta tolong dengan Allah. Orang yang bak makan, hentam semua. Ya, kalau ikutkan aku, akan ku koyak-koyakkan akal kamu. Maknanya akan ku telanjangkan kebodohan kamu. Ni dia, kononnya orang-orang yang tinggal agama, dia rasa dia fikir cerdik. Awak fikir bodoh. Sebab di hadapan tu azab Allah. Di hadapan itulah kemurkaan Allah. Di hadapan itu ialah hari kiamat yang menjadikan suatu penyesalan yang berpanjangan. Semua orang yang bila dia tolak agama, dia rasa cerdik, dia sebenarnya diperbodohkan oleh diri sendiri. Tentang yang minum arak, dia rasa dia cerdik minum arak. Kalau nak kata orang kata arak tu haram tu bodoh.
yang tidak tutup aurat, dia rasa dia cerdik sebab tak tutup aurat. Dan nak kata pada orang yang menutup aurat itu orang yang bodoh dan kolot, sebenarnya siapa yang bodoh? Kita lihat siapa yang benar-benar bodoh, yang mentaati Allah atau yang melanggar perintah Allah. Akal orang yang melanggar perintah Allah cuba menjustifikasikan setiap perbuatan yang melanggar perintah Allah dan cuba menzahirkan cerdiknya dia sebab dia langgar perintah Allah. Hebatnya dia, kita akan lihat kebodohannya. Kita akan lihat satu hari nanti kebodohannya. Dengan araknya, dengan judinya, dengan gaya tidak menutup auratnya, dengan segala syahwat makan minumnya, kita akan lihat nanti. Waktu manusia benar-benar berada dalam tekanan. Kalau dia dah hidup memang tak ada Allah, dia akan rasa tekanan yang meningkat. Tapi orang hidup ada Allah. Sebab kita tuan-tuan akan sampai masa kita bersendirian dengan sakit kita. Waktu tu siapa pun kita jumpa, walau dia bergelar Tan Sri, Datuk Seri, bekas Perdana Menteri, dia sakit tak ada orang peduli. Tak ada seorang. Waktu dia seorang, apa yang berlaku pada diri dia? Waktu kita seorang nanti tengah sakit, apa berlaku pada diri kita? Kalau hati ini kosong dari Allah, maka tahulah akibat ketika itu. Tapi kalau hati waktu itu memang ada Allah, kerana sebelum itu memang ada Allah, dia dapat melalui detik-detik akhir hidupnya dengan tenang. Tenang, dia yakin. Ini tanda kasih sayang Allah. Ini tanda Allah nak angkat darjat. Ini tanda Allah nak muliakan dia. Dia akan bersama dengan orang-orang yang Allah Ta'ala sayangi. Dia akan bersama dengan Rasul dan para sahabat. Dia akan bersama dengan para wali dan para ulama. Dia akan bersama dengan semua orang soleh. Dia akan berpindah ke tempat yang dia akan rehat, yang disebut oleh Nabi SAW. Orang beriman bila dia mati, mustarih, rehat. Dah sampai ke tahap tertentu, saya dah hampir waktu nak rehat. Tuan-tuan tenang dia melihat alam yang bakal dia berpindah. Saya nak pergi berehat akhirat kelak. Dengan orang yang cuma dalam hatinya dunia, bayangkan huru-hara dia. Walhal dia dah tengok dunia sudah benci dia, tapi dia masih lagi nak bercinta dengan dunia benci dia. Anak-anak sudah membilang detik waktu kematian dia. Harta sudah pun diusahakan untuk dibahagi-bahagikan. Semuanya sudah nampak macam lepas daripada genggaman dia. Jawatannya, popularitinya. Maka dia menunggu waktu dia. Waktu itulah dia akan tahu siapa dia. Sebab tu tuan-tuan kita bila cerita cerdik bodoh, yang saya katakan bila orang-orang yang meninggal agama dia rasa cerdik dengan tinggal agama, kamu akan lalui waktu bodoh kamu. Dan orang yang dinampak bodoh kerana pegang agama, kami akan melalui waktu-waktu kecerdikan kami. Bagaimana Allah Ta'ala menjaga akal kami. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kalau aku nak cuba hapuskan iman yang kamu dakwa. Maksud duk dakwa beriman, aku nak beritahu kamu sebenarnya tak beriman. Kamu sebenarnya tidak ada tanda-tanda keimanan dengan perbuatan kamu ini. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, orang munafik tak ada senjata untuk bertarung, tak ada kenderaan untuk dinaiki, dan mereka tidak ada apa pun kekuatan mereka. Tentang orang munafik yang saya katakan jual agama dia dengan dunia. Kalaupun dia ada agama untuk ditunggang semata-mata, sementara, biar masuk kamera, biar masuk TV, nampak macam dia semayang, nampak macam dia tutup aurat, nampak macam. Artinya waktu itu dia menunggang agama untuk menutup keaiban dirinya yang menjadi kebiasaannya. Tapi Allah tak akan biarkan mereka, dia akan terus terdedah kejahatannya. Tu elok-elok pakai tudung buang. Sebab apa? Saya tak ikhlas pakai tudung. Tak pakai tudung lebih ikhlas. Dia jadi macam tu mengarut dia. Kata Syekh Abdul Qadir, kamu tak ada senjata pun nak bertempur. Kehidupan ini perjuangan. Innamal hayatu jihadun. Hidup ni perjuangan. Bila berjuang, kita kena ada senjata. Bila berjuang, kita kena ada kenderaan. Tiba-tiba ada pejuang tak bawa senjata, tak ada kenderaan. Dia nak berjuang macam mana? Depan kita ada kesakitan, depan kita ada ajal kematian, di hadapan kita ada duka cita dan kesedihan, di hadapan kita ada pengkhianatan, di hadapan kita ada macam-macam benda yang disebut sebagai ujian dunia, musibah dunia dan fitnahnya. Tapi dia tak ada senjata. Orang beriman ada senjatanya doa. Doanya senjata yang diasah tajam dengan ibadat dan penyerahan diri pada Allah. Waktu mana dia berdoa, maka doa itu begitu kuat menetap
dan memotong. Dia senjata yang tajam. Dan orang beriman, dia ada perisainya. Sedekah-sedekahnya adalah perisainya. Maka Allah memberkati hidupnya dan anak zuriat keturunannya. Orang beriman, ada dia punya, kita katakan, ketenangannya. Itu solatnya. Yang kita sebut tali hayatnya dengan Allah. Perhubungan dengan Allah. Ketika orang munafik solat pun tak ada. Itu bayangkan. Orang yang masuk, kalau kita katakan medan pertempuran yang paling dahsyat. Kalau orang ada senjata pun belum tentu dia selamat. Masa kalau orang tak ada senjata selamat. Tentang dunia ialah medan pertempuran yang hebat. Di sini ada tentera syaitannya, tentera hawa nafsunya, tentera kesedihannya. Semua benda ada. Maka iman itu senjata terbesar. Benteng terbesar. Maka orang beriman yang mendekati Allah, dia akan melalui medan pertempuran ini dengan berjaya. Ya mungkin dia terluka sana sini, tapi dia sebagai seorang pejuang yang berjaya. Atau dia mungkin gugur syahid. Tapi orang yang tak ada senjata iman, dia akan masuk dengan penuh kehinaan pertempuran ini. Penuh tekanan, kegilaan. Akhirnya tidak ada apa yang diperolehi, melainkan angan-angan palsu semata-mata. Ramai orang duduk kat dunia hanya dapat angan-angan palsu. Kononnya dunia kekalkan dia, dunia akan jadikan dia baik, itu dan ini. Rupanya dunia meninggalkannya. Inilah perbezaan orang-orang yang berjalan pada jalan Allah dengan orang munafik. Kita dah letak faisal perbezaan. Jadi kita lihat diri kita kat mana. Kita nak kenal Allah SWT, dan kita telah disebut oleh Syekh Abdul Qadir dua jalan. Jalan orang yang dekat dengan Allah, yang digunakan, yang melalui taubatnya, melalui ibadahnya, melalui makanan halal, melalui mujahadah. Ataupun nak jadi macam watak orang munafik, yang kesudahannya bertempur tanpa senjata, akhirnya kalah dalam medan dunia ini, dalam kehidupan dunia ini, dan menanggung akibat yang besar di hari akhirat kelak. Maka jalan terpampang, terbentang di hadapan kita, sebagaimana kata Allah, wa hadainahun najdain, dan kami tunjukkan pada manusia dua jalan. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.